Assalamualaikum. Kita tengok pula sekarang ni formula ion. Okey, jadi sebatian ion ni sebenarnya terdiri daripada dua komponen seperti mana yang saya cikgu kata tadi, iaitu cation. Okey, iaitu ion yang bercas positif. This one is cation. Dan satu lagi adalah anion. Ion yang bercas negatif. Bagi menulis formula kimia sebatian ion, formula cation dan anion ni perlu diketahui. Maknanya awak kena hafal. Sebab itulah cikgu buat comel ni. Awak kena hafal. Jadi sebab itulah sebenarnya yang ni sebenarnya awak take your time. Awak nak ingat semua ni. Okey, kita buat lambang jam take. Okey, awak kena ambil masa. Okey, nak ingat. Patutlah saya bagi awal-awal lagi video tu supaya awak hafal. Sebab yang ni penting. Sebab kalau awak tengok pada carta ni ataupun jadual ini, cation dan juga anion memang tak diberi dalam soalan peperiksaan. So awak kena ingat semua sekali. So yang pertama awak kena ingat adalah nama. Nama dia. Yang kedua adalah formula ion bagi semua. Jadi di sini sebenarnya cikgu dah ringkaskan. Yang bercas positif 1 cikgu dah senarai sini. Sama juga yang bercas positif 2, positif 3, negatif 1 iaitu anion, anion negatif 2 dan negatif 3. Jadi soalan cikgu apa ni? Kalau awak tanya cikgu, macam mana cara kita nak ingat? Okey, sometimes kita belajar ni kita kena faham konsep. Sometimes kita kena ingat, macam awak belajar sejarah lah kan. Sejarah takkan awak nak faham semua. Okey, ada setempat tu memang awak kena hafal. So sama juga macam chemistry, awak kena ingat semua ni. Itulah yang cikgu bagi video tu. Awak kena ingat secara kaedah yang telah cikgu nyatakan dalam WhatsApp tu. Okey, kita ingat satu ungkapan dan sebagainya. Jadi ini saja untuk formula ion. Formula kimia bagi molekul, dui atom dan yang lain biasa kita gunakan. For example di sini adalah gas oksigen, gas nitrogen dan gas hidrogen. Jadi yang ketiga-tiga ni juga dikenali sebagai dui atom seperti mana yang cikgu dah nyatakan tadi. Sebab dia ada dua sini dengan huruf subscript. Kalau yang ni adalah dalam bentuk molekul. Sebenarnya banyak lagi ni. Apa dia? Yang tadi sulfur dioksida, SO3 apa dia? Sulfur trioksida, H2O iaitu air dan lain-lain lah. Okey, yang ni awak akan jumpa banyak lagi bila kita akan masuk kepada topik yang seterusnya. Kemudian kalau yang ni sebenarnya kalau perhatikan di sini yang tiga ni adalah asid. Cikgu percaya awak pun dah belajar masa tingkatan 2 tak silap cikgu Okey, air dan larutan. Jadi kalau asid ada beberapa asid yang awak kena tahu formula dia. Asid hidroklorik, asid sulfurik dan asid nitrik. Kemudian yang satu lagi yang ni, yang ni adalah asid. Manakala yang ini pula adalah alkali. Iaitu larutan amonia, juga dikenali sebagai NH4 OH.
Okey. Amonium hidroksida. Okey, sekarang ni saya nak buat terima dulu ya ni. Kita akan study nanti bagaimana kita nak menulis formula dia. Panduan membina formula ion. Okey, iaitu yang melibatkan ion monoatomik ya. Okey, jadi yang ni saya rasa kita dah tahu kan sebelum ini. Ion ni terbagi pada dua, iaitu monoatomik, satu lagi polyatomik. Kalau monoatomik ni apa dia? Satu ion saja. Contohnya ion natrium, ion magnesium, ion oksida. Tapi kalau polyatomik ni dia lebih daripada satu ion. Contohnya hidroksida. Jadi dia ada oksigen, hidrogen, sulfat SO4 2-. Dia ada sulfur dan juga oksigen. Jadi kita tumpu dulu kepada monoatomik. Contoh di sini dia bagi natrium klorida. Ini sebenarnya garam yang kita makan ya, yang garam dapur. Okey, jadi step yang pertama ialah kita tulis dulu ion-ion yang ada dalam natrium klorida, iaitu ion natrium charge positif 1, klorida negatif 1. That's why lah cikgu bagi video tadi sebenarnya supaya saya nak awak hafal apa dia formula ion natrium. Jadi bila kita dapat macam ni, lukis anak panah melintasi satu sama lain, kita cross. Bila kita cross, okey, yang ini dia akan jadi satu, betul tak? Charge dia satu. Yang ini pun adalah satu. Jadi kalau kita tengok situ, charge-nya adalah sama. Okey, satu. Jadi cara bagaimana kita menulis formulanya, dia akan jadi Na. Sepatutnya satu dengan subskrip bawah, klorida satu di bawah subskrip. Subskrip ini dia depend on kepada nombor sini yang kita cross charge tadi. Tetapi bagaimana yang dinyatakan, sebenarnya satu ni tak perlu ditulis kalau satu. That's why formula dia akan jadi NaCl. Ingat balik ya, kita recall balik. N yang pertama huruf besar, okey. Peraturan bagaimana kita menulis simbol bagi unsur. Okey, diikuti dengan huruf yang kedua, huruf kecil. And then klorida ni, okey, huruf yang pertama huruf besar C, dan huruf yang kedua adalah huruf kecil. Maksudnya kalau awak tulis macam ni, okey, ni adalah salah cara penulisan dia. Okey, kita ambil contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ni magnesium oksida. Jadi ni dia punya ion yang ada, Mg2+, iaitu kation. Oksida O2-. Kita cross juga. Bila kita cross, dia akan jadi positif 2. Yang ni dia akan jadi negatif 2. Ni yang kita dapat sini, 2. Okey, jadi bila kita menulis formulanya kan, patutnya kalau kita ikut konsep tadi, okey, dia akan jadi, okey, sekejap cuba tengok sini ya. Okey, Mg2O2, betul tak? Okey, sebab ni sebah dia, okey, nombor dia adalah 2. Tapi yang ni kita boleh ringkaskan. So dia akan jadi, sebab perkali dia sama kan, Mg1O1. Dan seperti biasa cikgu kata, satu tak perlu ditulis. Jadi MgO.
Jadi jangan perlu awak buat macam ni. MgO. Salah sebab huruf yang pertama huruf besar, huruf yang kedua huruf kecil, and then oksida ni dengan huruf besar. Okey, jelas. Okey, kita ambil dua contoh lagi. Okey, practice make perfect Okey, insya-Allah. Okey, kita masih lagi guna monoatomic, okey, iaitu magnesium klorida. So kita ada ion, tulis ion-ion yang bersebelahan seperti biasa, Mg2+, klorida Cl1-. Lukiskan anak panah yang mengatasi satu sama lain. Bila kita lukis, yang ni akan jadi 2 positif, yang ni 1 negatif. Okey, seperti mana yang ada sini lah. So dia akan jadi 1, 2. Tulis formula seperti berikut. Menulis ion positif tanpa cas, kita dahulukan yang cation, iaitu logam. Jadi MgCl. Jadi lepas tu baru kita tulis nombor sebagai subscript. Jadi Mg1Cl2. Betul. Tapi kalau tengok jawapan dia macam ni kan, apa lain cikgu? Cikgu dah beritahu satu ni tak perlu ditulis. That's why dia jadi Mg1Cl2. Jadi magnesium ni N huruf besar, huruf pertama huruf besar, G huruf kecil, klorida C huruf besar, L huruf kecil, dan 2 ni sebab dari segi charge dia. Dan 2 ni adalah dalam subscript. Okey, kita ambil contoh yang seterusnya. Aluminium oksida. Jadi dia ada ion aluminium 3 positif dan oksida 2 negatif. Mungkin awak tanya, cikgu, oksida ni sekali cikgu tulis gini, sekali cikgu tulis gini. Dia sama je. Okey, kita letak depan ke belakang ke, dia punya positif negatif sama. Okey. So bila kita cross, okey, aluminium ni 3 positif, oksida 2 negatif. Bila kita cross 2, 3, menulis ion tanpa cas, menulis nombor sebagai subscript. So dia akan jadi tak berapa jelas. Jadi Al2O3. Sebab 2 ni dia refer kepada aluminium, 3 ni dia refer kepada oksigen. Jadi formula kimia dia adalah Al2O3. Jadi kita guna kaedah darat silam. Okey, simple kan? Okey, kita ambil yang terakhir sekali. Okey, membina formula ion ataupun formula ionik yang melibatkan ion polyatomik. Kan yang cikgu kata tadi, kalau polyatomik ni dia lebih daripada satu jenis unsur. Jadi kalau tengok sini, natrium karbonat. Jadi kita ada ion natrium Na+, dan kita ada karbonat. Jadi ion karbonat ini adalah ion polyatomik sebab ion karbonat ni dia ada 2 unsur, iaitu karbon dan juga oksigen. Jadi seperti biasa kita cross. Okey, yang ni akan jadi positif 1, yang ni akan jadi negatif 2. Okey, jadi dia akan tulis sebagai simple je kan, Na2 subscript CO3. Sepatutnya dia 1 kan, patutnya dia ada 1 sini, tapi kita tak perlu tulis sebab 1 tak perlu tulis Tapi nombor 2 dengan 3 ni dia adalah sama, subscript. Okey, natrium karbonat. Okey, kita ambil contoh yang lebih kompleks. Okey, iaitu yang ni adalah amonium karbonat.
Kalau awak tengok sini, sebenarnya dua-dua ni adalah merupakan ion polyatomik. Sebab kalau amonium ni dia ada unsur nitrogen dan hidrogen, manakala karbonat seperti mana yang tadi dia ada karbon dan juga oksigen. Jadi seperti biasa, yang ni kita cross, kita letak 2 negatif 1, and then bila kita cross dia akan jadi NH4 CO3 2. Betul tak? Yang ni 2 kan? Jadi macam mana kita nak tulis ni? Sedangkan yang ni 1. Yang ni 2. Jadi kalau 2 macam ni, awak kena kurung dia. Dan 1 ni tak perlu ditulis. Sama yang tadi lah. 1 sini kan? Tak perlu ditulis. Jadi dia akan jadi NH4 CO3 kurungan 2. Jelas? Boleh Okey, jadi itulah bagaimana kita nak membina formula kimia dengan cara kita buat gunakan formula ion yang perlu awak hafal. Okey, saya tahu kan mungkin kesukaran pekat awal ni, but you must learn very slowly and surely and take your time. Okey, terima kasih.